Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi tuan-tuan. Sini. Okey, hari ini hari yang kedua. Hari yang kedua saya buat wiring baru. Untuk rumah barulah, senang. Rumah baru, wiring baru, rumah keluasan 1400 kaki. Dekat mana? Dekat Tanah Merah, Kelantan. Bukan luar daripada Kelantan. Okey, pagi ni saya sambung untuk hacking. Ada lagi sikit yang tak hacking, cuma blok. Blok ni saya tak buat lagi sebab blok ada nak pakai yang double, ada yang single. Yang single tak ada masalah. Okey, semalam ada yang tanya saya kedalaman untuk kita tanam pipe. Kedalaman dia ni dia memang ada bacaan dia tuan-tuan. Kalau tak silap saya dalam buku akta elektrik, tak silap lah, saya pun tak pasti, saya tak boleh nak bagi tahu secara detail. Dia ada kedalaman dia ni. Kedalaman untuk pipe setakat mana untuk boleh kita tanam dia. Maksudnya bukan main belasah. Bukan main belasah macam tu jelah. Tapi kalau saya letak macam tu jelah. Senang macam ni je. Cuma ada bacaan dia. Kalau nak detail susahlah. Untuk saya nak buat detail memang rumit. Yang penting apa yang kita nak buat, kita tanam tu. Yang pertama, pendawaian kereta selamat. Satu. Yang kedua, pendawaian ataupun kabel tidak terlampau padat dalam pipe ni. Sebab tu saya pakai yang pipe seinci. Saya tak pakai yang 3 suku. Nak pakai yang 3 suku boleh. Tapi kita mesti asingkan setiap setiap pendawaian. Maksudnya macam spek JKR. Kalau JKR dia untuk soket plug je. Switch dia tak bercampur. Ada kelebihan dia. Sebelum ni saya buat macam tu. Tapi yang ni saya tak buat. Tapi bila saya tak buat, kita mesti kena pakai pipe yang 1 inci. Okey, yang kena sambung sini DB. Okey, ni untuk DB box. DB nak tak nak saya kena alis, saya kena letak sini je. Saya tak boleh nak letak tempat lain. Sebabnya kalau saya letak sini, boleh sebenarnya. Tak ada masalah. Saya pun macam ni. Dia akan perjalanan kabel untuk submin dia panjang. Itu yang senang. Jadi yang lain tak ada apa dah. Untuk ding bawah 10 ohm. Mana-mana projek saya kalau rumah baru macam ni, ding insya-Allah saya akan buat bawah 10 ohm. Dan untuk pendawaian insya-Allah kita akan follow cara yang selamat. Cara yang betul. Cara yang bukan pendawaian 2, 3, 4 tahun masalah. Tak. Sebab tu saya bagi tahu walaupun bukan projek direct saya, tetap cara kena betul buat. Untuk hacking apa semua. Okay, jadi tak ada apa tuan-tuan, saya nak tunjuk cuma untuk untuk soket plug paras dia sini dia. Kasut tak pakai lagi. Okey, paras dia ni 1 kaki setengah. Senang 16. Saya buat 16. Kalau tengok daripada luar ni, sebab dia belum letak simen lagi bawah ni untuk pelantaian, saya ambil kira daripada sini. Frame pintu naik 16. Dan bila dia dah ras pelantaian ni, kita akan tengok benda ni akan rendah. Jadi untuk plug standard saya buat 16. Ada yang buat 1 kaki, tak kisahlah, tak ada masalah. Cuma jika tempat tuan-tuan kawasan banjir, air naik, nasihat saya janganlah buat 2 kaki ataupun 1 kaki, jangan buat. Ambil standard terus, ambil standard untuk 5 kaki. Senang. Okay, yang lain tak ada apa dah, saya pun nak sambung kerja. Hacking untuk DB je lah. Saya akan buat untuk DB. Staff saya Izzuddin akan buat yang ni, line. Jadi beres tuan-tuan, yang baru follow saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang kongsi ilmu dengan saya, itu je lah. Yes. Tak apa, biar masuk dah tu naik atas sekali. Ambil tangga panjang. Tak atas sekali, tu. Sebab saya tu menyebabkan plaster nak siling. Plaster nak ni. Okey, sini dah jam 6.30. Saya boleh nak balik tuan-tuan. Untuk hari ni setakat ni alhamdulillah
99% untuk hacking dah siap. Siap dah untuk hacking. Terutama tempat DB. Kita tunjuk bagi fokus. Okay. Saya dah tanpa simen nak mudahkan untuk orang plaster. Itulah, sampai simen. Lepas tu, saya pakai PVC trunking 2x3 untuk DB box. Saya cuma pakai satu je. Atas saya tak fikir lagi macam mana. Okey, yang ni belum sempat siap. Bukan tak siap hacking, tapi yang ni dia ada besi. Dalam tu ada besi. Jadi kena apa ni? Kena hack balik. Okey, yang ni switch untuk lampu dapur dah settle lah. Switch untuk lampu dapur dah settle, siap tanpa simen. Mungkin besok saya datang balik. Besok. Sebabnya untuk blok double soket plug. Kontraktor lupa nak bawa. Okay, macam yang ni. Dia double, dia pakai yang double. Jadi dia double, dia tak sama saiz dia dengan yang single macam ni. Tak apalah, besok datang balik. Okay, yang ni untuk dapur soket plug. Yang ni soket plug. Yang sana soket plug dah settle dah. Yang ni pun soket plug. Dapur majority soket plug. Okay, nasihat saya tuan-tuan, terutama yang owner rumah pengguna lah. Bila electrician buat cara yang betul untuk rumah kita, contoh di dapur. Satu MCB soket plug. Satu MCB, satu soket plug. Dia maksima 2. Kalau biasanya dalam rumah ni 2. Melainkan tempat TV ya saya buat lebih. Tapi kalau mengikut buku ST, 2 je maksima dia. Cuma nasihat saya kalau seandainya ada electrician yang buat satu. Bila ada penambahan di satu masa, sebolehnya janganlah kacau. Kalau untuk peti ais, untuk oven, untuk rice cooker, untuk water heater, seboleh-bolehnya biarlah dia dia tak looping dengan mana-mana dah. Contoh untuk peti. Peti sebolehnya jangan looping dengan mana-mana dah. Peti kalau ada masak nasi elektrik tu jangan looping. Nasihat saya lah. Sebab apabila electrician yang kedua ataupun tangan yang kedua akan datang, dia akan ambil yang mana paling terdekat. Tapi tugas kita sebagai pengguna, kita kena bagi tahu. Cuma kalau seandainya electrician ataupun wireman tu nasihat, tambah sub DB ke kat dapur, kita kena terima pakailah. Sebab apa yang dia bagi tahu tu benda untuk menyelamatkan elektrik rumah kita, penggunaan untuk menyelamatkan manusia yang ada dalam rumah tu. Jangan kita bagi tahu wireman nak sebat duit pula. Tak, sebab kadang-kadang orang bagi tahu tu dia tak nak ambil risiko. Tapi dah owner yang minta, owner yang paksa, terpaksalah tambah. Nasihat saya lah. Jadi untuk sini dah settle semua dah. Ini bilik. Bilik yang ni bilik. Cuma bawah saya tak pasang lagi. Sebab double socket tu tak ada. Mana lagi? Mana lagi, Bi? Okey, letak simen. Saya akan letak simen ujung dia tu. Sini. Okey, ni master bedroom. Master bedroom. Settle. Cuma yang ni saya akan masuk pipe besok. Yang ni pun dah settle. Bilik nombor 1, 2, 3. Bilik nombor 3 settle dah. Ni. Mengatur lah duduk. Lepas tu bilik nombor 4. Okay, bilik nombor 4 settle lah. Smart tak smart, okey tak okey, inilah saya boleh buat. Nak tahu okey, dia last kali bila fitting tu, baru boleh tahu okey ke tak okey. Jadi tak ada dah untuk tandas. Okey, buat jangan menyusahkan orang lain. Tugas saya dah settle. InsyaAllah besok saya datang balik. Sepatutnya dah settle hari ni. Biasalah tuan-tuan, nak buat macam mana. Ada yang mahir, ada yang tak mahir. Macam tu je lah. Kerja kalau semua nak cepat boleh, main belasah. Cepat lah. Tapi bukan jenis saya main belasah ni. Jadi tak ada apa dah. Sedikit perkongsian daripada saya untuk wireman ataupun electrician yang baru. Baru tu macam saya lah baru ni. Saya baru juga dalam dunia elektrik ni. Buat kerja jujur tuan-tuan. Kena jujur. Buat kerja kena jujur. Cari rezeki ni kena jujur. Susah senang dapat projek tak dapat projek. Yang penting jujur. Adalah tu. Jangan risau. Saya tak dapat projek direct melalui customer. Saya dapat rezeki melalui kontraktor. Melalui kawan-kawan. Yang penting jujur. Bila kita jujur ni, marketing paling hebat, jujur. Itulah marketing yang paling hebat di atas muka bumi.
Bila kita jujur, kita amanah, kita bertanggungjawab, insya-Allah dalam masa yang singkat ataupun masa yang lama, Allah yang bagi rezeki kita tak tahu, tapi insya-Allah pasti berjaya. Itu je lah. Itu nasihat saya lah. Terdesak. Walaupun owner rumah, customer minta tambah poin ke apa-apa, kalau kita tahu benda tu bahaya, benda tu boleh memudaratkan pengguna ataupun boleh memudaratkan banyaklah benda bahaya, senang benda bahaya. Bagi tahu dulu owner rumah, cerita dulu. Kos macam mana, jangan fikir dia nak reject kita, nak cari electrician lain, jangan fikir benda tu. Dia nak cari online, terpulanglah. Maksudnya bukan rezeki kita. Jadi kita kena cari rezeki lain. Duduk atas muka bumi ni kena yakin dengan rezeki Allah. Itulah sifat saya, cara saya macam ni. Kontraktor untuk kontraktor ni, Pelita 7 Construction ni, alhamdulillah dipegang electrician nombor 1. Dia pegang elektrik. Maksudnya untuk elektrik rumah dia akan bagi sebaik mungkin untuk rumah ni. Untuk lain bukan tak terbaik, tapi dia lebih kepada elektrik. Sebab benda ni benda melibatkan bahaya dan kos dia tinggi. Jadi itulah nasihat saya untuk hari ni. Saya nak tunjuk hacking pun tak sempat tuan-tuan, sebab bukan saya jenis datang ke site projek ni saya duduk mencangak main telefon je, tak. Saya buat kerja. Baju saya habis tengok. Baju saya daripada baju in dalam tengok keluar ke laut dah. Saya pun dah jadi macam sakai dah ni. Tapi biasalah cari rezeki. Buat kerja kena jujur, nasihat saya. Tak ada apa nak membebel, saya pun dah nak balik. Daripada saya Zahara Engineering, terima kasih yang follow channel saya Zahara Engineering. Terima kasih yang selalu berkongsi ilmu, nasihat, cerita pandangan, cerita pengalaman. Terima kasih tuan-tuan. Panjang umur, direzekikan oleh Allah. Kita akan jumpa bersemuka, kita mengetih. Senang je. Dan sekali lagi daripada saya Zahara Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.